Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam minggu haluan siswa. Belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang buat seluruh mahasiswa-mahasiswi baharu program Ijazah Sarjana Muda semester 2 sesi 2022-2023 ke Universiti Tun Hussein An Malaysia. Hadirin sekalian, sebelum lidah mengukir kata, sebelum kata mengukir bicara, nama diberi tanpa dipinta Fakhrul Akhyuddin selaku moderator anda untuk slot pada pagi ini. Jadi untuk makluman pada hadirin sekalian, slot kita pada pagi ini dikenali sebagai slot bersama Pejabat Undang-Undang UTHM ataupun lebih dikenali sebagai PUU. Jadi dah nama pun slot bersama Pejabat Undang-Undang, jadi sudah tentu kita akan berbicara berkenaan undang-undang yang dikuatkuasakan di UTHM. Baiklah hadirin sekalian, pada pagi ini saya tidak keseorangan kerana ditemani oleh seorang panel yang istimewa, iaitu yang berusaha Puan Nafisah binti Hamzah, merupakan penolong pendaftar kanan undang-undang dari Pejabat Undang-Undang UTHM. Jadi saya bacakan sedikit berkenaan latar belakang panel kita pada hari ini. Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan berpengalaman selama lebih kurang 20 tahun dalam bidang undang-undang khususnya di UTHM. Jadi saya kira 20 tahun dalam bidang undang-undang merupakan orang kata pengalaman yang sangat luaslah. Jadi kalau kita tanya beberapa soalan dalam buku undang-undang, mungkin Puan Nafisah boleh jawablah. Jadi hadirin sekalian, mungkin pelajar baharu di luar sana tertanya-tanya, apakah sebenarnya tujuan slot ini diadakan? Jadi tujuan slot ini diadakan adalah untuk merungkai segala informasi berkenaan undang-undang yang perlu semua pelajar baharu maupun pelajar kanan patuhi sepanjang pengajian mereka di UTHM. Jadi sebelum saya teruskan agenda kita pada pagi ini, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk sentiasa mencatat segala informasi penting yang akan disampaikan oleh panel kita nanti. Jadi saya menjemput yang berusaha Puan Nafisah binti Hamzah bagi merungkai segala persoalan yang bermain di minda para pelajar. Jadi apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya kira saya terus kepada soalan yang pertama. Apakah undang-undang yang terpakai untuk para pelajar di UTHM? Silakan Puan. Okay, terima kasih kepada our moderator, Brother Fakhrul. Okay, thank you for inviting me today. So sebelum tu first of all, I would like to welcome all new students to UTHM. So our motto is with wisdom we explore. Okay, dengan hikmah kita meneroka, dan our shared values are trustworthy, amanah, professional dan inovatif. So sebagaimana yang Brother Fakhrul cakap tadi, saya adalah from Legal Advisor Office dan our topic regarding student disciplinary. So our session will be conducted in Malay. So but don't worry, you always can refer to the slide. Okay, that will be displayed by the secretariat in bilingual lah. So soalan tadi kepada soalan saudara Fakhrul tadi, apakah undang-undang yang terpakai di UTHM? Sebenarnya undang-undang yang terpakai itu banyak. Okey. Tapi apa yang saya paparkan di sini adalah yang paling utama. Okey, di UTHM, yang terpakai di UTHM. Jadi ada 6 undang-undang yang terpakai di UTHM. Jadi yang paling famous lah kalau kita tahu, kita pun tahu senior-senior you duk sibuk nak mansuhkan AUKU ni kan. Okay, jadi kena berkenalan lah kan dulu sebelum kita nak mansuhkan AUKU ni, kita kenalah tahu apa konten AUKU. Okay, itu adalah yang paling utama, Akta Universiti dan College University. And for those international students, you also have to know, okay, about this Universities and University Colleges Act 1971. And then kedua adalah kaedah UTHM Tata Tertib Pelajar-Pelajar 2009. Ini khusus memang untuk pelajar UTHM. Kalau AUKU tadi adalah untuk semua untuk semua pelajar-pelajar di Malaysia terpakai. Okey, yang ketiga adalah UTHM Traffic Regulation. Apa dia berjalan sendiri slide ni. Okey,
Okey, yang ketiga adalah UTHM Traffic Regulations. Yang keempat, peraturan UTHM College Kediaman for those who occupy UTHM Residential College. Okay, you have to observe these regulations. And then kita ada students attire and appearance ethics, etika berpakaian dan sahsiah rupa diri pelajar. Dan yang terakhir sekali yang utama adalah UTHM, peraturan UTHM berkaitan akademik dan peperiksaan akhir. Jadi anak-anak pelajar, saya memang suka gunakan gelaran Fakrul anak-anak pelajar. Saya pun tak tahu sebab saya dah tua kot. Jadi semua ni bayar-bayar dah bayar anak saya kan. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Kita bukanlah nak jadi lawyer pun kan, nak tahu tentang kandungan ni, tapi memadailah kita tahu apabila student UTHM ni pergi mana-mana pun dia sekurang-kurangnya dia ada basic knowledge lah tentang AUKU ni. Okay, sebenarnya AUKU ni dia menceritakan tentang tadbir urus, tentang bagaimana nak tubuhkan universiti, siapa kuasa yang menubuhkan universiti, menteri dan agung dan sebagainya. Okey, tetapi ada juga di dalam kandungan AUKU itu mengenai larangan. Okey, kita tak boleh, macam pelajar dilarang membuat pungutan wang. Okey, kalau lah ada musibah dan sebagainya, rakan-rakan kita yang terkesan macam banjir itu, kita boleh buat pungutan wang tapi dengan kebenaran. Okey, kebenaran tu hendaklah diperolehi daripada Naib Chancellor. Okey. Yang kedua, ianya menceritakan juga tentang pihak berkuasa tata tertib pelajar. Apabila kamu buat satu kesalahan, ada satu jawatankuasa yang ditubuhkan oleh AUKU ni untuk membicarakan kes tata tertib pelajar-pelajar. Jadi dia ditubuhkan di bawah AUKU. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan bertadbir urus berpersatuan. Yang inilah sebenarnya yang paling famous dan yang paling nak yang nak dipansuhkan itulah. Tapi kita tengok selagi boleh dimasukkan, we have to observe this particular clause. What is do's and don'ts. Apa yang boleh dibuat oleh pelajar dalam berpersatuan. Kita memang UTHM amat menggalakkan anak-anak pelajar ini meningkatkan pembangunan diri dan karakter dalam persatuan-persatuan. Tetapi kita mestilah memastikan bahawa persatuan itu bukanlah satu persatuan yang menyalahi undang-undang. Yang kedua, kita tidak boleh menyertai persatuan-persatuan yang dilarang oleh lembaga pengarah UTHM. Ada listnya tu. Kita boleh dapatkan daripada, anak-anak boleh dapat daripada HCP apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Kita ada garis panduan pelaksanaan aktiviti program pelajar di hal ehwal pejabat hal ehwal pelajar. Seterusnya, sekiranya biasalah pasti ada kesan kan, consequences if the students or society does not comply to this AUKU. So kalau society atau persatuan yang melanggar peraturan itu, NC berkuasa untuk menggantung atau membubarkan. Yang kedua, pelajar itu sendiri secara individunya boleh dikenakan tindakan tata tertib. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kaedah-kaedah UTHM Tata Tertib Pelajar-Pelajar 2009. Semua ni dokumen-dokumen ni kalau anak-anak boleh rujuk dan boleh refer lah di our website, Legal Advisor Office punya website. Semua all the rules and regulations ada di situ. Offences ataupun kesalahan-kesalahan di dalam kaedah tata tertib pelajar ni adalah berkenaan larangan merokok, smoking within the campus area tak boleh. Kalau you nak kat luar, kami tak tahu Kalau memiliki bahan lucah, obscene articles, itu satu kesalahan. Drugs tu satu kesalahan. Drink or in possession of any intoxicating substance, memiliki atau meminum bahan yang memabukkan adalah satu kesalahan. Ini within campus area. Making representation atau membuat representasi mengutuk universiti atau pegawai universiti ada satu kesalahan. Sekiranya kamu tidak puas hati dengan mesyuarat dan sebagainya, kamu gunakan saluran-saluran yang betul
untuk menyatakan ketidakpuasan hati kamu, kita ada WeCare, saluran WeCare untuk menyatakan ketidakpuasan, cadangan, tindakan penambahbaikan dan sebagainya. Luahkanlah di situ. Tidak perlu luahkan di media sosial dan sebagainya lah atau apa-apa platform permesejan, okey? Kemudian kita ada peruntukan mengenai salah laku akademik atau academic misconduct. This one is contribute to the highest offences done by the student UTHM over the years. Dan kita ada gambling, okay, kesalahan berjudi adalah satu kesalahan. Kemudian behaving indecently, berkelakuan tidak senonoh, dan itu pun terjumlah kepada satu kesalahan. Memalsukan dokumen atau stiker kenderaan. Palsukan dokumen, stiker kenderaan ni pun menyumbang kepada statistik yang agak tinggi. Ini terutamanya pelajar-pelajar tahun 1 sebab dia dah biasa bawa kenderaan dekat poli dan sebagainya. Ni semester 2 ni ramai dari poli kan. Jadi dia dah biasa bawa. Jadi bila dia bawa tahun 1, bila masuk UTHM baru masuk tahun 1, tapi kenderaan nak kena bawa juga kan. Memang tak boleh hidup lah, tak boleh tinggalkan motor dia kan. Jadi insyaAllah bersabarlah ya. Okay, asalkan jangan buat kesalahan sudah. Okay, jangan nak beli kat Shopee, tak perlu. Okay, sebab bila sekali kamu buat kesalahan, rekod itu akan ada sampai akhir pengajian. Okay, seterusnya kita beralih kepada peraturan UTHM berkenaan kolej kediaman. Jadi kalau di dalam kolej kediaman banyak dan pelajar-pelajar kolej kediaman ni pengetua akan lebih elaborate lah secara detail. Tetapi apa yang saya paparkan ni anak-anak adalah larangan-larangan yang common lah, yang selalu menyumbang kepada salah laku yang dibuat oleh pelajar. Okey, yang paling tinggi setakat ini dalam rekod kami adalah memasuki kawasan larangan. Pelajar perempuan masuk asrama pelajar lelaki, pelajar lelaki masuk asrama perempuan. Okey, membuat kacau ganggu, pulang ke kolej kediaman melebihi had waktu yang dibenarkan. Okey, itu adalah salah satu kesalahan. Return to residential college over the allowable time limit. Okey, bringing in drinks or non-halal food. Restriction on outside students. Larangan menginap. Okey, ni kita panggil, kalau zaman saya belajar dulu panggil setinggan. Tapi tak tahulah sekarang you all pakai istilah apa kan. Jadi pelajar-pelajar tak dibenarkan menumpang dekat tempat pelajar yang menginap, bertukar bilik tanpa kebenaran daripada pengetua. So itu terjumlah kepada satu kesalahan. Okey, seterusnya bawah UTHM Traffic Regulation yang tadi ada yang redundant lah, bahawa trafik lalu lintas ni penguatkuasanya adalah bahagian keselamatan UTHM. Jadi antara kesalahan-kesalahan yang selalu dibuat oleh pelajar adalah tidak memiliki kebenaran lah untuk membawa kenderaan yang saya cakap tadi. Dia bawa tu secara illegal lah, sebab dia mungkin tak layak untuk membawa kenderaan ataupun tak dibenarkan tapi dia bawa juga. Okey, riding or driving over the speed limit. Kemudian tidak parking di tempat yang diperuntukkan. Kita ada zon pelajar dan kita juga ada zon staff. Ni kadang bukan staff, dekan mi parking pun diparking. Agaknya dah lambat sangat tu kan, sangka baiklah. Jadi macam itulah. Jadi janganlah parking di tempat yang bukan diperuntukkan untuk anda. Kemudian menghalang lalu lintas, okey, membeli stiker palsu ataupun mempamerkan stiker palsu. Sebab keselamatan ni kan dia ada sistem kan, Fakrul kan, dia ada dalam sistem kenderaan tu kan, dia boleh check. Kadang-kadang kita tengok stiker yang dia buat tu memang sebiji stiker UTHM. Bila kita tengok, tapi nombor pendaftaran tu tak ada dalam rekod. So bila kita tengok, bila kita soal siasat dan sebagainya, pelajar ni rupanya tempah di Shopee, beli 20, 30 keping kan. Saya tak tahulah dia nak berniaga ke dengan kawan-kawan ke kan. Jadi jangan buat ya. Okey, pelajar-pelajar yang telah ditangkap ni telah pun dikenakan tindakan dan dihukum dengan hukuman tata tertib. Okey. Dan seterusnya academic misconduct. Okey, sebagaimana saya maklumkan tadi, salah laku akademik ni adalah menyumbang kepada statistik paling tinggi. Setiap semester ada peperiksaan akhir lah bagi mata pelajaran yang ada peperiksaan akhir.
Dan kesalahan-kesalahan yang biasalah dibuat oleh pelajar adalah membawa masuk barang larangan. Jadi kita kena dengar dan observe this kind of regulations, okay, this particular regulations, because there's a rules and regulations in final examination that we cannot bring any prohibited item. Prohibited items such as handphone, smartwatch, smart spectacles, macam-macam dah sekarang ni, okay. Itu semua tak dibenarkan dan there's no defense for you, okay. It's a very strict liability offence, okay. Once you get caught, okay, with handphones and notes and private items, so you are answerable, okay, and you have to appear before the disciplinary committee to answer lah for your case, okay. Dan kesannya memang sangat memberi kesan pada masa depan kalau buat kesalahan di bawah academic misconduct ni. So kemudian kesalahan bawah academic misconduct ni, absent lecture or class without reasonable reason, plagiarism, communicate with students or other student during examination. Okay, kita tak boleh communicate. Kalau dulu tangkapan paling tinggi 55 tangkapan pada tahun lepas, sebab kita buat banyak full online kan, exam, online examination. So pensyarah-pensyarah ni bila marking, dia detect banyak pula similarities. Soalan lebih kurang sama je diorang ni, tak ubah pun ada. Ada yang satu tu kau buat dua, aku buat dua, lepas tu dia exchange, dapatlah akhirnya submit 4. Tu jawapan A sama dengan B, jawapan B sama dengan C, jawapan C sama dengan ni. Saya online kan tak ada pemantauan kan, jadi tak tahulah dia berhubung dengan WhatsApp ke dan sebagainya. And then semua hantar sama, pensyarah dia detect sama je semua jawapannya. Jadi markah tu tak akan diterima lah. Okay. Saya rasa saudara Fakhrul tak pernah buat sebab tak pernah nampak dekat tata tertib. Baguslah, alhamdulillah. Okay. Tapi seterusnya kita tengok berpakaian. Berpakaian ni kita berpakaian ni please no worries, okay, because the signage of our attire punya dressing code ni ada di display di kebanyakan PTJ lah, okay. Jadi kita boleh refer lah, and then for those international students you may refer to your seniors, okay. Okay, generally all students should wear decent and neat clothing according to the values and manners of the local community. So just so you know, for those international students, okay, our town, Batu Pahat town and Pat Raja is quite conservative town lah. Okay, so you have to observe the values and manners of the local community. 3/4 pants is allowable, acceptable lah for this kind of standard lah. Okay, for this kind of standard is allowable. And then saya percaya pelajar-pelajar international kita pun dia kebanyakannya Muslims kan, so tak adalah rasanya kes yang pelik-pelik lah kalau berpakaian ni kan. Okay, siapa yang boleh enforce this kind of regulations, okay. Untuk for the attire punya ethics, okay, all UTHM staff are the enforcers of the students' attire and appearance ethics. That's mean you can be fined, okay, by anybody in UTHM, okay. Sometimes they be lenient to you lah. They lenient, and they just don't want to deal with you at the counter, okay. They just verbally reprimand or warn you, or they just ask you go back and change your clothes, okay. For those who not wearing shoes, okay, they just ask, okay, you go back to the hostel and change your slippers, okay? And then suruh pakai kasut, itu sajalah. Dia tak kenakan denda. Tapi sekiranya memang kesalahan tu berulang, jadi denda akan dikenakan RM5 for each offence. Okay, contohnya dalam seorang tu dia buat 3 kesalahan, rambut panjang, tak pakai kad matrik, tak pakai kasut masa berurusan rasmi, so dia kena RM15 lah. Jadi be careful, okay, jangan biarkan mereka mendenda kamu lah. Jadi kamu kena observe. Itu je lah setakat ni
Terima kasih diucapkan kepada Puan Nafisah di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi saya kira kita telah pun jelas berkenaan undang-undang yang terpakai untuk para pelajar patuhi sepanjang pengajian mereka di UTHM. Jadi penerangan tadi jelas merangkumi AUKU, tata tertib pelajar, lalu lintas, kolej kediaman, etika berpakaian dan sasiah rupa diri dan juga akademik dan peperiksaan akhir. Jadi saya harap para pelajar dapat mencatat segala informasi penting sebentar tadi yang telah diterangkan oleh panel. Jadi puan, soalan kedua saya adalah, andai kata seorang pelajar disabitkan oleh satu kesalahan di bawah mana-mana peraturan, apakah prosedur dari pihak PUU sendiri dalam mengendalikan kes tata tertib pelajar tersebut? Silakan puan. Okey, terima kasih saudara Fakhrul. Okey, semua prosedur bermula dengan satu aduan lah, kena ada aduan. Okey, pertama bila kita terima satu aduan, salah laku dibuat. Okey, contohnya aduan meniru. Okey, yang pertama kita akan terima aduan itu dan kemudiannya akan menjalankan siasatan. Okay, we carried out investigation to determine whether or not there's a case to answer. Okay, if there is a case to answer, okay, then we will serve you an invitation letter and charge sheet. Charge sheet, we press charge on you and instruct you to come to the UTHM Legal Advisor Office before the Student Disciplinary Authority to give testimony and representation. Okay, if there is no case to answer, so the student will be acquitted, okay, unless there is a new evidence lah. Okay, after that, kami akan panggil pelajar untuk perbicaraan, kena berada di hadapan pihak berkuasa tata tertib pelajar untuk menjawablah. Kamu boleh bela diri kamu. Dan menariknya di UTHM ni, yang tak ada di universiti lain, kita menyediakan pemudah cara dari kalangan Majlis Perwakilan Pelajar, Student Representative, okay, UTHM Student Representative, okay, you can choose, okay, MPP untuk mewakili kamu. Tapi kamu kena hadir jugalah bersama-sama dengan pemudah cara untuk mewakili kamu bagi defense kes kamu. Jadi ini adalah satu kemudahan yang kami universiti sediakan untuk pelajar-pelajar lah, kerana ada kalanya pelajar-pelajar ni dia gugup, dia tak tahu nak defend diri dia macam mana, okay? Dan mungkin pada waktu itu juga dia lost the idea. Jadi kita support dia dengan bantuan daripada pihak MPP lah. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak MPP yang sangat memberi kerjasama lah kepada pihak universiti selama ini dalam menjaga kebajikan dan juga membela pelajar-pelajar ni. Okey, seterusnya bila keputusan akan dibuat pada hari yang sama dan akan diberitahu kepada pelajar itulah secara bersemuka ataupun melalui surat, dan pelajar diberi peluang lah sekiranya dia tidak berpuas hati, okay, dengan hukuman yang dikenakan, pelajar diberi peluang untuk merayu dalam tempoh 14 hari daripada tarikh hukuman dijatuhkan. Dan rayuan itu akan pergi ke jawatankuasa yang lain lah, namanya jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar, dan pelajar dan hukuman atau keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa rayuan itu adalah muktamad. Lepas tu dah tak ada boleh merayu lagi. Jadi hukuman-hukuman yang boleh dikenakan terhadap pelajar, okey, kita ada amaran. Okey, itu adalah yang paling ringan, very light sentence, warning, so that you are not doing the mistake again in the future. So yang kedua ada hukuman denda, dah berat sikit lah. Okey, denda pun maksimum taklah banyak Fakhrul, RM100 je maksimumnya. Kalau kena RM5 pun boleh. Tapi RM100 tu pada saya agak mungkin masih sebab ni dalam di review lagi ni 100 ni. Sebab student memang senang je bayar je. Bila puan nak bayar? 20 hari ni jatuhkan, lepas tu terus puan bila saya nak bayar sekarang kat bendari. Tunggu surat. Okey, yang ketiga ada hukuman larangan masuk bahagian universiti. Okey, ini biasanya untuk kes vandalism, ada kes mencuri di kolej kediaman. Jadi dia diharamkan lah untuk macam di-ban lah. Nama dia ni blacklisted dan tak dibenarkan lah berada di mana-mana kolej kediaman. Okey, yang lagi berat, ini memang selalu dirayu oleh pelajar lah bila kena suspension, digantung pengajian. Yang ini memang masa depan lah
melibatkan masa depan. Kamu bayangkan kamu dah tahun akhir dan nak habis dah, baru fikir dah nak graduan kan, bergraduan tiba-tiba kena gantung satu semester, kena tunggu lagi baru kalau boleh konvo. So ini memang kesannya lah, ramai pelajar akan merayu sekiranya dikenakan hukuman ini. Dan yang akhir sekali of course lah paling berat adalah dibuang daripada universiti. Saya lupa. Ada lagi satu arahan pentadbiran administrative instruction. Yang ini adalah arahan saya pentadbiran saja, bukan termasuk dalam hukuman tata tertib, dan ini tak akan memberi kesan kepada SMP kamu, sistem maklumat akademik kamu lah. Yang ini adalah ada kalanya kita lihat pelajar sangat down bila dikenakan hukuman, dan kita akan refer pelajar untuk hadir sesi kaunseling lah. Dan ada juga dalam membuat kesalahan yang melibatkan moral, kami akan hantar pelajar untuk sesi runding cara agama lah, religious atau Islamic consultancy session. Dan kita juga ada pernah menjatuhkan hukuman menjalani program khidmat masyarakat di bawah siliaan fakulti. So itu antara ni lah hukuman yang dikenakan. Okey, baik. Terima kasih Puan di atas penjelasan bagi soalan kedua sebentar tadi. Jadi hadirin sekalian, sebelum saya teruskan kepada soalan seterusnya, suka untuk saya selitkan dekat sini, jangan lupa kongsikan pengalaman anda sepanjang menjalani MHS dengan tag kami di laman rasmi Instagram MHSUTHM, dan seterusnya jangan lupa juga untuk meletakkan caption #MHSUTHM, #KamiHussein, #UTHM 30 years di posting anda. Jadi saya kira saya akan teruskan dengan soalan yang ketiga yang berbunyi begini. Mungkin pelajar di luar sana tertanya-tanya, apakah implikasi atau kesan sekiranya pelajar melakukan kesalahan sehingga boleh dikenakan tindakan tata tertib oleh universiti? Silakan Puan. Okey, terima kasih Saudara Fakrul. Implikasi hukuman, implication of punishment. Okey, siapa yang dijatuhkan hukuman tata tertib? Kita rasa bila dibicarakan dan diputuskan bersalah, that's it. Okey, itu sahaja. Tetapi ianya sebenarnya meninggalkan titik hitam lah di dalam rekod pelajar itu. Okey, yang paling utama apabila once you have imposed, by the disciplinary punishment, your disciplinary information will be recorded in the student information system, sehinggalah kamu tamat pengajian. Jadi di situ bila rekod kamu ada di dalam tu, maka banyaklah apa kesan-kesan terhadap kamu yang konsekuensinya akan berturutan. Sekiranya kamu ditangkap untuk kes misconduct, academic misconduct, contohnya kamu diadukan terhadap kursus conducting system, semiconductor dan sebagainya, markah keputusan kamu itu boleh dibatalkan ataupun dikosongkan oleh universiti. Kemudian kamu juga tidak layak apabila rekod kamu telah mencatatkan kamu mempunyai hukuman tata tertib, kamu juga tidak layak menerima sebarang anugerah universiti. Anugerah diraja, anugerah convocation, anugerah-anugerah yang ditetapkan oleh universiti, kamu tidak layak kerana kamu ada rekod, walaupun rekod tu hanya hukuman amaran, dan ianya akan kekal hingga kamu tamat pengajian di UTHM. Selain daripada itu, sekiranya kamu digantung pengajian, maka semesta yang dikenakan tersebut tak akan diambil kira di dalam akademik semester kamu. Dan selain daripada itu, sekiranya kamu ada rekod tata tertib, maka kamu tidak boleh menjadi calon pemilihan MPP ataupun calon jawatan lain dalam persatuan. Cannot be a candidate in the selection of student representative or candidate of other position in the association. Ini biasanya student affairs office akan minta kepada kami lah untuk buat verification, sebelum calon-calon ini boleh memegang jawatan dan sebagainya.
Okay, kesan yang lain adalah sekiranya kamu sedang memegang jawatan dalam persatuan ataupun sedang memegang jawatan dalam MPP, maka jawatan kamu itu boleh ditamatkan melainkan kamu mendapat kelulusan daripada Naib Chancellor. Kesan lain lagi adalah dari segi penajaan lah. Yang ini memang agak sedih lah. Ada penaja-penaja yang sangat strict walaupun kamu kena hukuman amaran macam JPA. Okay, saya lihat agreement JPA, sponsorship agreement JPA. Okay, dia tamatkan serta-merta dan you have to pay lagi. You have to pay, reimburse lagi apa yang telah kamu belanjakan, JPA belanjakan kepada kamu itu. So kesannya sangat berat lah Saudara Fakrul. Baik, terima kasih Puan di atas penjelasan berkenaan implikasi sebentar tadi. Jadi saya kira jika seseorang pelajar dikenakan tindakan tata tertib, dia punya implikasi dan kesan tu lebih cenderung kepada buruk lah, sebab macam yang Puan bagi tahu tadi, boleh ditarik balik penajaan dan sebagainya. Jadi pesan saya untuk sentiasa pada pelajar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti sepanjang pengajian mereka. Jadi mungkin saya kira ni soalan terakhir. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit berkenaan statistik kesalahan tata tertib pelajar di UTHM. Silakan Puan. Okey, sebagaimana yang dipaparkan kita dapat lihat ni daripada 2009 sampai 2022 rekod tu lihat pada row ketiga dadah, racun, minum air ketum, meniru. Kesalahan meniru atau menipu membawa barang larangan di dalam peperiksaan itu adalah menyumbang kepada statistik paling tinggi di UTHM. Okay. Setiap tahun kita tengok ada 20 tangkapan, 24 tangkapan, 30 tangkapan, paling tinggi 39 tangkapan. Okey, ini adalah masa zaman-zaman PKP 2020 dengan 2021 zaman PKP tu 29 kes dan kemudiannya tahun depannya 39 kes. Jadi kita lihat kalau kes setahun itu ada 47 kes, okey, 70% ataupun 80% disumbangkan daripada kesalahan tangkapan meniru ni lah. So berhati-hatilah. Saya harap pelajar-pelajar tahun baru, pelajar-pelajar yang mendengar pada hari ini tak menyumbang lagi lah kepada statistik kita. Okay. Baik, saya kira itu sahaja untuk slot perkongsian kita pada pagi ini. Jadi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hafizah di atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita teruskan dengan slot sesi soal jawab, kita akan saksikan sedikit video tayangan korporat oleh Pejabat Undang-Undang UTHM.
Baiklah hadirin sekalian, demikianlah tadi tayangan video korporat oleh Pejabat Undang-Undang UTHM. Jadi kita akan bergerak ke agenda yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Jadi jika para pelajar mempunyai sebarang persoalan berkenaan perkongsian kita sebentar tadi, anda boleh type soalan di ruangan komen dan sertakan nama penuh anda. And to all international students, if you have any questions or any inquiries, please write in the comment section below. Okey, baik puan, kita nampaknya di skrin di bawah kita ada soalan daripada Nurul Syafiqah Husna. Kalau kita buat kesalahan tata tertib, kita akan dikenakan denda atau saman. Di manakah denda atau saman itu perlu dibayar? Silakan puan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. If we are convicted by the disciplinary offences, so where we have to pay the fine, okay? So the answer is we have to pay all payment, okay? In this UTHM, all payment must goes to our bendahari. Okay, now we have a cashless payment, so the payment is same you pay your tuition fee. Okay, you pay your tuition fee. Bendahari is finance office. Okay, but now you can refer to our website UTHM Bendahari website, finance website, how to pay your fine. Okay, so they have listed several cashless payment, okay, for students to pay the fine, tuition fees and so on. Okay. Baik, terima kasih atas soalan sebentar tadi. Jadi saya kira mungkin para pelajar yang masih ada lagi sebarang persoalan, boleh tanyakan yang di ruangan komen. Baik, soalan yang kedua daripada Nuriman Rizwan. Macam mana nak buat rayuan jika sesuatu keputusan yang telah diputuskan oleh PU itu sendiri saya tidak berpuas hati? Adakah saya perlu buat surat ataupun macam mana puan? Okay, yes. You have to write a written documents, okay? So kamu kena hantar surat secara bertulis sekiranya kamu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut untuk diteliti, dan keputusan itu akan didengar oleh pihak lain lah sebab dia tidak berpuas hati dengan PUU. Jadi keputusan itu akan didengar oleh pihak lain yang lebih tinggi lah daripada PUU. So tapi dia punya jawapan adalah betul, perlu buat surat ataupun any instruments in writing. So jadi semua rayuan hendaklah in writing, dan please state clearly the reasons of your appeal. Okay, harap menjawab. Baik, terima kasih kepada Nuriman Rizwan atas soalan sebentar tadi. Jadi saya kira itu adalah soalan terakhir untuk slot bersama Pejabat Undang-Undang pada pagi ini. Jadi nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung slot. Jadi bagi pihak jawatan kuasa, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel jemputan kita pada pagi ini kerana sudi menghadiri dan berkongsi banyak informasi berkenaan slot kita pada pagi ini. Semoga perkongsian tadi sedikit sebanyak dapat membantu semua mahasiswa-mahasiswi UTHM mencari saluran yang tepat jika menghadapi sebarang masalah. Baik, dan diingatkan kepada para pelajar untuk scan QR code kehadiran yang akan dipaparkan pada akhir slot ini. Dan sejurus sahaja tamat slot pada pagi ini, diingatkan kepada para pelajar untuk menggunakan link yang baharu yang akan diberikan oleh fasilitator sebentar tadi. Dan sebelum saya menutup slot ini, sekali lagi saya ingin berpesan kepada para pelajar, jangan lupa kongsikan pengalaman anda sepanjang menjalani MHS dengan tag kami di laman rasmi Instagram MHSUTHM, dan seterusnya jangan lupa juga untuk meletakkan caption #MHSUTHM, #KamiHusain, #UTHM tertulis di posting anda. Baiklah, kepada semua para pelajar, jangan ke mana-mana kerana sebentar sahaja lagi kita akan ada slot kedua, iaitu slot bersama Provost oleh panel jemputan yang seterusnya.
Sekian sahaja untuk soal pada pagi ini. Terima kasih.